Mudah-mudahan dengan sebab keberadaan kita pada malam ini kita mendapat rahmat Allah Ta'ala, dan bersama dengan kita pada malam ini yang merupakan orang kita Rasul. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencampakkan dalam kita perasaan kasih sayang kita kepada junjungan besar kita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin yang dirahmati oleh Allah, kita tidak mahu bicara panjang, cuma kita nak terangkan sedikit forum kita pada malam ini. Forum ini merupakan forum cinta Rasul berkaitan sirah dan arah cinta. Dan program ini jemaah yang disaksikan, dia berbahagi kepada 3 pusingan. Pusingan pertama, soalan pertama yang seterusnya daripada peserta, wakil peserta, dan terakhir penghubungan daripada akhirnya. Itu secara ringkas perjalanan formulir pada malam yang berbahagia ini. Akhirnya dengan jemaah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, forum pada malam ini mengisah tentang penghayatan sirah dan cinta. Cinta kepada siapa? Yaitu cinta kepada Nabi Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Dari bagaimana orang dikhayakan sirah itu dengan cinta? Apa hubungannya? Apa kaitannya? Jadi pusingan pertama saya mulakan kepada Al-Fadhil Ustaz Hafiz kita yang mulia. Apakah sebenarnya tarik sirah dan apakah peranan sirah itu dalam usaha, dalam ikhtiar mencapai cinta dan cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari majlis dengan ta'zim mempersilakan Al-Fadhil Ustaz untuk membuka perlakuan. Itu silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. وبه نستعين على امور الدين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، وارفع عن قدري وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور. الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الحمد لله. Segala puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hadir kita malam ini. Alhamdulillah. Yang saya muliakan Al-Fadhil guru kita Syekh Ustaz Ruslan selaku moderator kita malam ini, dan yang saya muliakan bagi saya kasih Fadhil Al-Mukarram Syekh Al-Ustaz Amsyari Hafizahullah Ta'ala wa'ahu. Guru kita juga adalah orang yang banyak berdakwah di jumlah negeri insyaAllah, dan ahli jawatan proses masjid, para imam bilal, dan
dan semua muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala malam ini Allah memberikan kita untuk dalam program menceritakan apakah itu sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sirah dalam bahasa Arab berasal daripada perkataan asir. Asir itu berjalan. Lalu orang yang sirah adalah berjalan dengan perkataan Allah. Jadi sir adalah perkataan bahasa Arab yang sirah itu adalah perjalanan hidupnya bagi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi dengan mengetahui perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan kita mengenal bagaimana kehidupan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sebelum lahir dalam kita, ketika lahirnya, ketika membesarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika diberi Allah Subhanahu wa taala nubuwah, kerasulan dan sebagainya, sehingga wafatnya bagi Rasulullah SAW. Perkara ini perlu dipelajari supaya apa? Supaya wujudnya kecintaan kita kepada baginda Nabi SAW, cinta yang keluar daripada Allah Ta'ala, bukan benda yang boleh datang. Orang kata boleh datang sah je. Ada orang kata cinta pada pandangan yang pertama, bagaimana nak cinta Nabi kalau tak pernah memandang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada juga yang mengatakan kalau tak kenal maka tak cinta. Cinta kalau kita kenal Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena itu kami diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita cinta dengan Tuhan, suka dengan satu orang, apa yang kita akan buat? Kita suka dengan satu orang, kita kata orang ini Masya Allah, apa yang kita akan buat selepas daripada kita rasa jatuh cinta dengan dia? Kita akan stalker dia, kita akan cari Facebook dia, kita akan cari Instagram dia, kita akan stalker dia punya mana alamat dia, dia rumah mana, ini rumah siapa, ini kerja apa dia buat. Kita akan cari segala-galanya tentang orang tersebut. Begitulah kita akan dibagi. Kita kalau kita nak cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, stalkerlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa sirahnya, apa syama'ilnya, apa kedudukan makamnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila mana kita mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari awal, bagaimana Allah Subhanahu wa taala datangkan peristiwa yang kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, tentang tentera Allah pada tahun gajah, sekian perkara Allah Subhanahu wa taala buat satu peristiwa yang nak ingatkan kita, yang mana pada tahun tersebut lahir Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada lahir Nabi berlaku dengan cahaya nur, cahaya yang terang benderang itu bentuklah api yang disembah oleh orang manusia terpadam. Banyak peristiwa ajaib yang berlaku ketika Bilal lahir Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa yang ajaib. Kemudian bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dibesarkan dan disusukan oleh Halimah Sa'diyah, lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berlaku pembelajaran dan sebagainya. Dibelakang oleh ibunya tak sampai tak lama berlaku umur 6 tahun, ibunya bawa ke jalan Imam Abu Salah ayahnya. Tak lama berlaku pulang meninggal di awak dan sakit. Akhirnya dijaga oleh datuknya Abdul Muttalib yang membesarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Barakah Al-Habasyiyah, Al-Mu'minah.
Begitulah sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berusia 12 tahun. Ketika umur 8 tahun hingga datuknya daripada kecil Allah Subhanahu Wa Taala letakkan terbiah kepada dia. Ujian demi ujian dan seorang-seorang orang yang Nabi sayang Allah seorang-seorang. Sehingga dibesarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di rumah Abu Talib yang jaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang besarkan Nabi Ummu Aiman, yang mandikan Nabi Ummu Aiman pada tahap Syiah, yang sikatkan rambut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ummu Aiman. Tapi Nabi itu bersama Abu Talib, sayang dengan Abu Talib, pakciknya yang jaga bersama-sama Abu Talib, yang suapkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Abu Talib sayang kepada Nabi SAW lebih daripada anak-anaknya, lebih daripada Ja'far, lebih daripada Ali, lebih daripada Muhammad dan sebagainya. Sehingga umur 12 tahun ketika mana Abu Talib nak pergi safar, nak pergi berdagang di Jawa di Syam, berlompat-lompat Nabi SAW nak ikut, Abu Talib tak bawa, tapi Nabi nak ikut. Umur 12 tahun Abu Talib tak sampai hati nak tinggal, bawa juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Talib tak sanggup nak tinggal, tapi orang-orang yang kat rumah tu tak sanggup nak biarkan Nabi pergi. Terjadilah antara nisab perginya Abu Talib membawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang terjadi kepada Ummu Aiman selama ketiadaan ini, menangis meratap dekat rumah macam kita, rindu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru saja keluar dari rumah, Ummu Aiman dah siap-siapkan pakaian. Sehingga ditanya oleh isteri kepada Abu Talib, wahai Fatimah binti Asad, ini mangkai kepada Nabi SAW, mana tuan pergi wahai Ummu Aiman? Dia kata aku rindu dengan Muhammad. Dia kata kau yang rindu dengan Muhammad, semua orang rindu dengan Muhammad, semua orang cinta dengan Muhammad. Dia kata baru nak datang gunung kajian di belakang. Kerana daripada gunung itu aku akan tercium, kerana daripada gunung itu aku akan nampak lalu aku Syam. Moga-moga aku tercium haruman wangian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam daripada gunung. Itu orang yang daripada kecil dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membesar, Allah Subhanahu Wa Taala berikan rezeki perkahwinan dengan Siti Khadijah, dapat anak. Tak lama kemudian ketika umur 40 tahun memberikan nubuah. Dan ini adalah sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Daripada dah dapat nubuah, ada orang-orang yang mengikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masuk Islam. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika di Mekah diuji dengan berbagai ujian. Ada orang-orang Mekah ditekan, diseksa, dibuat macam-macam, digulaukan, dihalau daripada pemerintah. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tak sabar untuk bawa agama yang sampai kepada kita lagi. Kita bersyukur kepada Allah berkat korban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini kita lahir orang Islam. Kita lahir ucapkan iman la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kita lahir daripada rumahnya orang Islam. Kita lahir daripada perutnya orang Islam. Kita dibesarkan dengan suasana Islam. Mak ayah kita daripada kecil dah bawa kita datang masjid. Bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dah 1400 tahun lama dah, tapi agama ini masih dijaga. Berkat korban bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada peristiwa hijrah ke Belajar. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam peristiwa di Taif, Nabi dah ketika Amr persediaan Nabi, pakcik Nabi Muhammad wafat, isteri Nabi pun wafat. Tahu persediaan dekat Mekah dah tak boleh buat apa-apa dah. Dan awal Mekah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi berkata Taif adalah tempat yang akan jadi tempat
penyebaran Islam. Bila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pakai di Taif, Nabi dihujat dengan batu. Dihujat dengan batu. Bila dihujat dengan batu, berdarah-darah batu yang terkena kepada Nabi SAW di badan tubuh Nabi SAW, sehingga darah Nabi yang mulia telah mengalir di badan Rasulullah SAW. Ini korban Nabi SAW. Sehingga Nabi SAW datang di sebuah pohon Nabi itu. Nabi berdoa kepada Allah. Nabi mengaku kesalahan dirinya, ya Allah. Doa Nabi SAW sampai datang malaikat-malaikat tawarkan kepada Muhammad. Kalau pernah kami boleh banggakan gunung Taif, maka biasa semua gunung Taif lagi. Tapi ada doa Nabi SAW, tak nak ada doa. Walau hari ini mereka belum Islam, atau harap anak dan ibu mereka pasti akan Islam. Itu keinginan Nabi SAW. Ketika dalam peperangan Uhud, apa yang terjadi kepada Nabi SAW, diikat Nabi SAW dalam perang Uhud. Kata muslimin yang berada di bukit rumah, di bukit tempat mana Nabi Hasan, walau hari umur Nabi keluar memakai yang keluar dari bukit. Daripada ibu pulang, umur 3 pulang, semua nak berpulang dalam iman. Dia kata telah habis. Padahal telah itu wajah tubuh dia belakang sah dia belakang. Apa dah jadi ketika itu? Ucap kaki itu harga terbunuhnya pakcik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Asadilah Al-Jabbar Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Akhirnya Nabi SAW diserang dari tempat yang dulu. Patah gigi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berdarah wajah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kopi bersih Nabi SAW dah masuk mencekam dalam mimpi baginda Nabi SAW. Datang sahabat-sahabat buka Sayyidina Ali Nabi Sinan, dia buka dengan giginya sampai gigi dia patah. Dia buka kopi bersih dengan gigi dia sedut dan dihisap darah Nabi SAW yang ada di wajah Nabi. Sampai Nabi kata, wahai Nabi, buang darah, buang darah yang dihisap daripada wajah Nabi SAW. Nabi kata, buanglah. Dia kata tidak, ya dia kata jika Nabi kata darah yang bercampur dengan darah pun akan disambat. Itu sahabat cintanya dengan Nabi SAW. Sayyidina Allah angkat Nabi di atas sofa, di atas batu dalam gunungan ketika peristiwa Uhud. Sehingga ada beberapa sahabat yang kesian kepada Nabi SAW. Kerana macam-macam sahabat kata, ya Rasulullah, doakan kami buat musyrik. Nabi pun akan kata doa, Allahumma ghafir li qawmi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunkan kaumku, ampunkan mereka, ya Allah, mereka tak tahu, mereka belum mendengar saya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bila mana kita mendalami sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, pengorbanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW naik ketika hijrah Nabi naik busuk. Satu Nabi berubah ke Nabi tengok busuk tu tinggi mana. Kita nak naik sebelum nak naik bukit habis ke jalan ini busuk dia Allah nak naik tu. Semana keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, macam mana orang-orang dulu sanggup mempertahankan agama Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan orang Siddiq dalam perjalanan hijrah, kita ke depan, kita ke belakang, kita ke kanan, kita ke sebelah kiri. Nabi tanya Abu Bakar, berkata, ya Rasulullah, aku bimbangkan keselamatan diriku kalau ada musuh ke depan aku. Kalau ada musuh ke belakang, aku lari ke belakang. Keadaan cinta sahabat Allah Ta'ala. Orang dah duduk dengan Nabi, orang dah dikasih kepada Rasulullah, orang dah senang kepada Rasulullah, orang yang dah tertanam dalam hatinya cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang hidupnya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari kita mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan cinta.
mendatangkan mahabbah, Allah mendatangkan kasih sayang, Allah akan tanamkan dalam hati kita kerinduan, Allah akan timbulkan, Allah akan wujudkan mahabbah syukur kepada Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sirah ketika kita mencari siapa Rasulullah, kita belajar daripada awal sehingga akhir kewafatan Nabi. Dah habis kewafatan Nabi, saya mari kita cari buku apa yang menceritakan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita rasa haus, kita akan rasa terharu kepada cinta Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sampai dalam doa kita akan doa apa, ya Allah, kurniakan mahabbah, penuhkan mahabbah dalam hati kami kepada Rasulullah. Kita akan memiliki salat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak kita akan datang rela, keinginan untuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai orang ada kita cari amalan-amalan macam mana nak mimpi Rasulullah, macam mana nak mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan cari, kita akan buat sebab timbul rasa sayang, rasa cinta, nak tengok wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasa rugi bila dengar orang yang akan mimpi, kenapa tak dapat mimpi? Sehingga mungkin perasaan macam ini barulah sirah yang kita baca ada manfaat untuk kita. Dan Allah Subhanahu wa taala akan penuhkan hati kita dengan kecintaan kepada Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sampai itulah permulaan ini kita yang pertama ini semoga bermanfaat insya-Allah. Amin amin ya Allah. Ya Ustaz, yang mulia masyarakat, kita dengar cinta Rasulullah dan terbuka rasa cinta dengan dengar jika benar barakat kita mendengar sirah kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam yang terkandung yang perjuangan kelebihan Nabi. Bagi sebab kita dengar perjuangan pengorbanan Nabi Allah sampaikan rasa cinta itu memang kami bagi sirah maka yang berjiwa ini sampai kita ini mudah-mudahan sekali jemaah semua yang mendengarnya Allah akan mencapai kehadiran kita kasih dengan insya-Allah. Masuk kepada Fadilah Ustaz Syarif. Itu nak tahu bukan secara Ustaz dia. Fadilah Ustaz itu jika pas permulaan pengenalan apa sirah dan apakah perangan sirah dan ikhtiar itu untuk dikurniakan cinta. Kita nak menilai kuat kisah-kisah lain daripada sahabat, maka daripada para rasa saleh, bagaimana perasaan cinta yang Allah tanamkan dalam qalbi mereka supaya kita boleh dengarkan dan kita boleh ikuti. Itu bisa jadi untuk menggunakan cara seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina habibina wa syafi'ina wa zukhrina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Terima kasih kepada Al-Fadil moderator kita Al-Fadil Ustaz Roslan
yang saya hormati lagi dimuliakan Fadil Ustaz Hafiz Al-Mukarram hafizahullah ta'ala selaku ahli panel kita yang pertama, dan yang saya kasihi kepada tuan-tuan muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjawab persoalan yang dikemukakan oleh Al-Fadil moderator kita, iaitu soalannya yang berbunyi, apakah contoh-contoh cinta yang telah ditunjukkan oleh yang utamanya sahabat Nabi ridwanullahum ajma'in, kisah-kisah cinta mereka terhadap baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk kita teladani kisah itu. Maka kalau saya nak menceritakan contoh-contoh kisah cinta yang ditunjukkan oleh sahabat dan sekalian para salafus salih terhadap junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya tak tahu berapa lama masa yang nak diambil untuk menceritakan kisah-kisah cinta sahabat Nabi dan generasi selepas mereka terhadap junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barangkali sebulan pun tak habis kalau nak cerita, tuan-tuan. Kerana apa? Kerana terlalu banyak kisah-kisah yang dicatat oleh para ulama kita tentang pembuktian kebenaran cinta sahabat Nabi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam keterbatasan masa yang diberikan ini, maka saya membawa beberapa kisah yang menunjukkan semangat cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya naqal daripada kitab Bidayah wan Nihayah bagi karangan seorang tokoh ulama tafsir yang terkenal, Al-Hafiz Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala. Dalam kitabnya menceritakan beberapa kisah berkenaan dengan cinta sahabat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita boleh mengambil ibrah dan mengambil contoh daripada kisah ini. Satu ketika seorang sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Zaid bin Hadithah radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Zaid ni ada beberapa nama, di antaranya Zaid bin Dathinah radhiyallahu ta'ala anhu. Satu ketika beliau telah ditangkap, ditawan di kota Makkah. Sayyidina Zaid bin Dathinah ini seorang sahabat besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika beliau ditawan, dan yang menawan itu, yang menangkap itu ialah Abi Sufyan bin Harb sebelum beliau masuk Islam. Abi Sufyan, ayahnya kepada Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi Abi Sufyan
beliau ni masuk Islam, dia tangkap Sayyidina Zaid bin Dathinah radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi dalam peristiwa ini beliau berdialog dengan Abi Sufyan. Maka di antara dialog itu ialah Abi Sufyan tanya kepada Sayyidina Zaid, wahai Zaid, kamu mahu tak kalau sekiranya tempat kamu ini, kamu sekarang ditawan dan akan dibunuh, mahu atau tidak aku tawarkan kepada kamu tempat kamu ini digantikan oleh Muhammad. Muhammad aku gantikan dengan tempat engkau dan akan aku penggal lehernya. Kemudian apa jawapan Sayyidina Zaid ini? Inilah tuan-tuan jawapan seorang pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukti kecintaan kepada Rasul mengatasi segala-galanya. Apa jawapan Zaid? Dia kata, wallahi, demi Allah, kalau sekiranya Muhammad berada di rumah waktu sekarang ini dalam keadaan tertusuk satu duri, sedangkan aku berada di dalam rumah, nescaya aku tidak akan senang akan hal itu. Maka jawapan ini menunjukkan kiasan kepada persoalan yang dilontarkan dan tawaran yang dilontarkan oleh Abi Sufyan. Dia kata, mahu atau tidak tempat kamu ini digantikan oleh Muhammad dan aku akan bebaskan engkau dan kamu akan balik kepada kaum keluarga kamu. Zaid kata, wallahi, kalaulah Muhammad sekarang berada di rumah tertusuk, usahlah engkau bermimpi. Dengan tawaran kamu ini, aku akan mengambil tawaran kamu itu untuk menggantikan tempat aku ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apabila Abi Sufyan dengar jawapan ini, dia kata apa? Dia kata, belum pernah lagi aku tengok seseorang yang mencintai seseorang yang lain hebatnya cinta orang ini melainkan cinta yang ditunjukkan oleh sahabat Muhammad kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kisah yang pertama yang saya naqal daripada kitab Bidayah wan Nihayah Al-Hafiz Imam Ibn Katsir rahimahullahu taala, seorang tokoh ulama tafsir yang terkenal. Jadi cerita ini jelas tuan-tuan kepada kita. Apa dia? Inilah satu pembuktian kisah cinta yang ditunjukkan oleh sahabat ridwanullahum ajma'in kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisah yang kedua tuan-tuan, kisah yang kedua, ketika mana berlakunya perang Uhud. Perang Uhud. Perang Uhud ini dalam sejarah perang yang kedua berlaku selepas daripada perang Badar. Perang Badar merupakan perang yang pertama dalam sejarah Islam. Perang yang pertama, perang Badar. Dalam perang Badar kita semua tahu 313, setengah mengatakan 314
memenangi perang Badar itu. Tetapi dalam perang Uhud, setahun selepas perang Badar berlaku perang Uhud. Dan menyaksikan perang Uhud ini, tentera Islam mengalami kekalahan, tetapi bukan kerana pimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi kerana kesilapan yang dilakukan oleh pasukan pemanah. Maka ala kulli hal, kita bukan nak cerita pasal perang, tetapi ketika mana setelah perang Uhud itu selesai, dalam keadaan suasana yang berkecamuk, bergelimpangan tentera-tentera Islam yang gugur syahid dalam medan Uhud. Dan kita tahu dalam perang Uhud ni, antara orang yang banyak menerima kecederaan daripada perang Uhud itu ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Timbullah desas-desus yang mengatakan bahawa dalam perang Uhud Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah gugur syahid. Sampai berita ini ke kota Madinah. Dan apabila desas-desus itu sampai kepada seluruh penduduk warga Madinah, maka kota Madinah hanya dipenuhi dengan tangisan. Tangisan apa? Tangisan menyangkakan bahawa telah gugur syahid baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi rupanya tidak. Nabi mengalami cedera yang banyak. Gigi Nabi patah, kepala Nabi luka, dilontar dengan batu. Dalam keadaan suasana yang kelam kabut itu, maka keluarlah daripada kota Madinah itu seorang wanita Ansar. Dia keluar, dia pergi menuju ke medan Uhud. Dalam perjalanan dia nak pergi ke medan Uhud itu, beberapa orang bagi tahu dia. Apa nama perempuan tu tak disebutkan, tetapi wanita Ansar. Beberapa orang bagi tahu dia, suami kamu gugur syahid, ayah kamu gugur syahid, anak kamu gugur syahid, dan adik kamu gugur syahid. 4 orang. Ayah, suami, anak, adik kandung gugur syahid dalam perang Uhud. Ni wanita Ansar ni. Dia pun pergi ke medan Uhud. Sesampai di medan Uhud, dia tengok mayat bergelimpangan. Lalu dia tanya, ini siapa? Maka dijawab oleh orang yang ada di situ, itu suami kamu. Yang itu ayah kamu, itu anak kamu, itu adik kamu. 4 orang gugur syahid. Suami, ayah, anak dan adik kandung syahid di medan Uhud. Tetapi terus dia tanya, mana Rasulullah? Dia tak peduli kepada mayat suaminya, ayahnya, adiknya, anaknya. Macam dia tak berapa peduli sangat. Tetapi yang dipedulinya, mana Rasulullah? Mana Rasulullah? Seorang menunjukkan, tu depan kamu tu. Tengok, subhanallah, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan pakaian Nabi penuh dengan darah sehingga tak dapat jam. Orang beritahu, tu Rasulullah. Maka wanita Ansar ini bergegas mendapatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila sampai dekat Rasulullah, maka ditariknya baju Rasulullah yang penuh dengan darah itu.
ditarik, dan Rasulullah pun berpaling kepadanya. Ya Rasulullah, demi Allah, aku tidak mempedulikan nasib yang sedang menimpa aku kini, kerana aku kehilangan suamiku, kehilangan ayahku, kehilangan anak aku, dan kehilangan adik kandung aku. Aku tak peduli ini semua. Aku bangga mereka syahid untuk membela agama Islam. Tetapi cukuplah aku tahu bahawa engkau, wahai Rasulullah, selamat dalam perang ini. Tuan-tuan, cuba bayangkan kisah ini. Bayangkan kisah ini. Tak mungkin perasaan itu boleh wujud kepada orang yang tidak ada perasaan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa wanita Ansar ini boleh berkata sampai setahap itu? Kerana inilah contoh kisah cinta yang ditunjukkan oleh generasi sahabat ridwanullahum ajma'in. Jadi menjawab kepada persoalan yang diberikan tadi, apakah contoh-contoh kisah cinta yang ditunjukkan oleh sahabat-sahabat Nabi dan para salafus salih? Setelah saya katakan tadi, ya, dua kisah ini yang saya bawa sebagai perkongsian dalam menjawab persoalan yang diberikan. Kerana kalau saya nak menceritakan kisah-kisah cinta yang menunjukkan bukti kecintaan kepada Nabi, nescaya dalam masa yang diberikan tidak akan cukup untuk menceritakan kesemuanya, tuan-tuan. Banyak lagi kisah-kisah yang menunjukkan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala kulli hal, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa tauladan, suri tauladan yang boleh kita ambil daripada dua kisah yang saya kongsikan sebentar tadi? Satu je, tuan-tuan. Perasaan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam perlu ada di dalam jiwa setiap umat Islam. Kita pada hari ini, ya, kita tak nafikan, kita tak bertemu dan kita tak sempat dan tak dapat bersama hidup kita dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun itu tidak bermakna kita tak boleh nak mewujudkan perasaan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagaimana cara kita nak mewujudkan dan mencontohi perasaan cinta yang ditunjukkan oleh sahabat? Seperti apa yang disebutkan oleh ahli panel yang pertama tadi, menyelusuri sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikuti sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana bidalan orang Melayu sebut, kalau kita tak kenal maka kita tak akan cinta. Jadi macam mana kita nak kenal kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Tidak lain dan tidak bukan menyelusuri sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru kita akan teroka macam-macam jutaan kisah cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuklah kita akan kenal siapakah sosok yang kita sebut-sebut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi menyelusuri sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekiranya di masjid kita ni ada majlis ilmu yang menceritakan tentang sirah Nabi, maka hadir. Kerana bila kita hadir, kita akan mendengar sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada kita dengar sirah Nabi yang dicerita oleh pengkuliah kita, al-fadil, tuan-tuan guru kita, daripada mulut, moga-moga masuk ke dalam hati kita dan akan menerbitkan, mewujudkan rasa cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi cukuplah setakat itu pusingan yang pertama. Saya serah kembali kepada al-fadil moderator Ustaz Roslan. Wallahu a'lam bishawab.
Alhamdulillah, terima kasih kepada Tuhan yang sudah kita bersama. InsyaAllah kita berdiri InsyaAllah kita masuk ke sebenarnya seterusnya. إنك لا تخلف الميعاد. Jika apapun yang dikatakan tak kenal, maka tak cinta. Dengan cerita dan kisah yang kita dengar yang amat luar biasa, kita dapatkan kalau kita tak mampu ikut semua buah kita ada sekitar dengan bahagia manusia seperti apatah lagi manusia yang ada bicara kekayaan surah Nabi sallallahu alaihi wasallam, insyaallah dan juga alhamdulillah. Ini kita masuk kepada musim yang kedua, yaitu soalan daripada Fadli. Jadi hadis mempersilakan wakil bersegera daripada lelaki untuk memulakan persoalan itu sendiri. Apakah amalan-amalan yang dilakukan, diberikan, perasaan cinta, kasih, sayang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Alhamdulillah. Soalan daripada Tuan apakah amalan-amalan yang mendatangkan cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ulama menisbahkan mendatangkan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Syekh Nasrul kata cinta ni adalah Allah Taala, dan Allah Subhanahu wa taala akan bagi kepada orang yang bersedia hati untuk mencintai. Jadi bila kata Allah bagi, tak ada jalan cara untuk mendapatkan dia banyak. Salah satu perkara yang ulama sebut, man ahabba syai'an aksara min zikri. Bila kita cinta dengan sesuatu itu, kita ada banyak sebut-sebut dia sebut. Kalau dulu ulama Nafis ada satu syair berkenaan dengan yang menjemput Allah ala diyari kita wa bimzatiha wa zatiha wa ma'udhiya syarun kami walakin hukuman sana diyara. Ketika Majnun melalui tembok-tembok bandar Lailah, dia mencium tembok ini dan mencium tembok itu. Wa ma'udhiya syarun kami, bukanlah tembok-tembok itu yang mereka cinta pada hatiku, walaupun dia jalan matanya walakin hukuman sadar dia. Tapi sebabkan orang yang duduk di bandar itulah yang menyebabkan dia bercinta kepada tersebut. Jadi sehingga disebutkan ulama sebut bila mana pernah satu masa apa si Majnun dia pernah berlari berjalan di hadapan orang sedang solat. Maka boleh kata mata yang tertuju kepada Lailah, maka dia tak nampak orang solat. Dia jalan. Orang yang solat tak nampak, dia kata apa kau ni tak nampak orang sembahyang? Dia tak nampak orang sembahyang. Oh, dia kata minta maaf, dia tak nampak. Cinta saya pada Lailah menyebabkan segala perkara yang ada di sekeliling saya semua sirna, hilang semua. Tapi cinta kepada Allah, saya kepada berberi Allah. Cinta kepada Allah kasih kesembimu.
Jadi pernah suatu masa si Majnun dia pernah dapat satu bulu roti, dia patahkan dan dimakan dengan satu ekor anjing. Sampai orang bagi dia Majnun, orang gila. Kalau dia lagi nama saya Sani, tapi orang bagi dia Majnun gila. Di luar tadi kan memakai dengan anjing, kau kan dah bertahun-tahun tak makan, dah orang yang dah apa tu tak makan. Orang bagi dia roti, dia patah dan makan dengan anjing. Kenapa makan dengan anjing? Tak cukup nanti. Dia kata jalannya apa pernah nampak anjing ini berjalan di bandar badan mereka. Ta'aluk hati kepada kita dah kuat. Aku saja yang berkaitan dengan dia, dia akan cintai semua. Begitulah orang yang cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa sahaja yang berkaitan dengan Nabi sahaja, apa yang berkaitan dengan Nabi pasti akan dincintainya. Kata Sayyidina Anas bin Malik, kata Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam makan lambu, sedangkan aku tak suka makan lambu. Maka disebabkan aku dengar daripada Sayyidina Anas bin Malik suka makan lambu, maka aku pun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat punya cinta, apa yang mencintai Nabi itu yang mereka akan cinta. Apa yang dibenci dengan Nabi SAW itu mereka akan benci. Maka bila mana cara untuk kita dapatkan cinta kepada Nabi SAW, itu ta'aluk dengan kemudian antara cara juga ulama ajar asal menyasalat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyakkan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyakkan selawat. Kalau nak kata orang yang paling cinta atau ada saja yang maha kuasa yang mencintakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi juga Habibullah kekasih Allah. Apa yang Allah buat bila mana Allah memanggil Nabi sebagai Rasulullah, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah ajar kita nak mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Allah berfirman, Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau perintah Allah bagi kepada kita perintah sembahyang, Allah tak sembahyang. Perintah untuk hamba saja sembahyang, puasa untuk hambanya, bayar zakat untuk hambanya. Tapi bila mana Allah perintah selawat, Allah sendiri yang dahulu mengerjakan selawat kepada Nabi Muhammad. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Dalam perintah, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beriman. Itu kebanyakan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Ubayd bin Ka'ab radhiyallahu anhu, beliau pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berapa banyak selawat ya Rasulullah? Nabi kata sebanyak yang kamu mungkin. Dia kata kalau separuh daripada masa itu ya Rasulullah. Nabi kata bagus, baik, tapi kalau kamu tambah lagi itu lebih baik. Dia kata kalau begitu setengah daripada masa itu ya Rasulullah. Nabi kata bagus, baik, tapi kalau tambah lebih baik lagi. Dia mengatakan kalau begitu aku akan habiskan seluruh masa itu untuk salat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata kalau begitu Allah Subhanahu wa taala akan hapuskan kebimbanganmu dan Allah akan bersihkan dosamu. Allah alaihi wasallam. Kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, tak pernah nampak aku tahu satu amalan yang boleh padamkan dosa seperti air yang memadamkan api lebih daripada salat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, kalaulah aku tak takut lupa akan Tuhan, kalaulah aku tak takut lupa akan Tuhan, saya aku akan habiskan seluruh masa untuk selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dibuatnya para ulama, bahkan ulama-ulama di kalangan habaib. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir setiap hari dia habiskan 20,000 kali selawat kepada Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. 25,000 kali selawat, 25,000 kali baca la ilaha illallah, 25,000 kali istighfar. Ini amalan Habib Abdullah bin Sayyid Tahir. Sehingga bulan Ramadan beliau kumpul dengan anak-anaknya. Ada orang soleh ni masuk di bulan Ramadan, dia tanya anaknya, "Kau puasa makan apa?" Bukan nak masalah dia apa, tak. Dia tanya, "Apa amalan yang nak tambahkan pada bulan Ramadan?" Ada di kalangan anak dia kata, "Allah bersedia anak dia kata ayah, bulan ni saya nak tambahkan 5 kali." Ada yang kata, "Bulan ni saya nak sembahyang sunat 100 rakaat." Macam-macam. Kata ayah kata Allah bersedia, kalau masa ni boleh dijual, masa kamu ni kalau boleh dijual, aku akan beli. Kerana masa tu dah cukup habis, dah sempurna dengan amalan-amalan. Masa tu dah penuh dengan amalan daripada sebelum Ramadan. Nak tambah apa lagi sebelum Ramadan? 24 jam penuh dengan amalan. Allah bersedia. Sehingga ada di kalangan ulama, antaranya yang disebutkan oleh Kahta, Kiai Zubir, ayahnya Kiai Zubir, setiap hari ada selawat Fatih, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Fatih lima uqli wal khabi lima sabaq, nasiri hamdi bihaqi wal hadi ila siratika al-mustaqim, wa ala alihi wa sahbihi wa qadrihi bidari ba'di. Selawat Fatih ini dihabiskan setiap hari 10,000. Kiai Zubir alaihi rahmatullah. Maka ada orang di kalangan ulama As-Sahih Maulid Al-Dibai, Syekh Abdul Rahman Al-Dibai, hingga kata ulama ini akan keluar daripada majlis maulidnya, sehingga dia akan habiskan 40,000 selawat kepada Nabi. 40,000 kali selawat di bawah akhir maulid alaihi rahmatullah. Bahkan ada satu orang Syekh Muhammad Khalid alaihi rahmatullah, satu orang bukan di kalangan sahabat, bukan di kalangan ahli bait, dia ini setiap hari selawat 50,000 pada Nabi. Selawat kepada Nabi 50,000 kali. Sehingga Allah Subhanahu wa taala kurniakan beliau dapat jabah kepada Nabi Rasulullah SAW. Berjumpa dengan Nabi sedang mereka selawat kepada Nabi. Pernah kami bersama dengan Syekh Muhammad Budi alaihi rahmatullah. Ketika jumpa dengan satu orang perempuan Syria, satu orang perempuan daripada Syam, dari Syria, dia nangis di hadapan Kaabah. Nangis. Maka Syekh Muhammad Budi kenal ini orang Suriah. Ditanya kenapa puan menangis ini. Adakah puan suami pun telah syahid, terbunuh dalam perang di Syria, anak-anak kau meninggal atau nangis? Dia kata bukan, dia kata menangis pada 3 hari datang mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3 hari datang mimpi Nabi. Maka ditanya dia memang apakah amalanmu sehingga dapat bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia kata aku tak pernah tinggal selawat Nabi, setiap hari dimulai dari sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ulama ajar kita, mungkin kita tak mampu nak selawat kepada ibu kita cerita itu, paling murah 100 kali selawat kepada Nabi SAW. Paling murah. Bahkan ulama ajar selawat yang ada ringkas, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Habis saya 100 kali, dah dapat 100 kali tambah lagi 300 kali, 1,000 kali. Jadi hari amalkan dengan pernah tinggal selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan yang disebut tak mampu juga, bangun tidur selawat 10 kali, sebelum tidur selawat 2 kali. Selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada amalan juga nak mendapatkan cinta kepada Nabi SAW. Ulama ajar dan banyakkan makan buah, kurma buah. Kata kami Saleh Idrus, orang pemimpin dalam pertian di Malang, beliau kata dengan makan kurma buah akan menambahkan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana kurma ditanam di Madinah. Maka ada cara lagi untuk tambahkan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pergilah ziarah kepada Madinah.
ziarah ke Madinah akan datangnya cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang kita tengok orang yang umrah tak pernah selawat kepada Nabi, tak pernah meraihkan masa itu dalam maulid dan sebagainya. Tapi bila sampai ke kota Madinah, pandang pun baru Allah, pandang pun baru kacau dia nak beri nak sebut Assalamualaikum ya Rasulullah dan lain-lain. Pakcik amal selawat seribu kali kita tak ada. Tapi ta'alluq hati itu Allah letakkan bila dah jawab kepada Madinah. Bahkan ada ulama adalah tanya selawat kita dijawab oleh Rasulullah SAW bila Allah dah jemput kita kepada Madinah. Antara amalan juga untuk tambahkan kecintaan kepada Nabi SAW, yaitu dengan mencintai Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencintai para sahabat, para sayyid dan orang-orang yang dapat mereka terhubung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita pernah dengar satu kisah ketika mana Imam Abu Hanifah, Imam Muhammad bin Salim alaihi ridwanullah, Imam Abu Hanifah pernah dia berada dengan Imam Ja'far Sadiq bin Ahli Bait Nabi SAW. Sehingga kata Imam Abu Hanifah dia belajar ilmu dalam tahun, dia belajar adab 2 tahun. Tapi kata Imam Abu Hanifah, kita ada Muhammad. Kalau aku belajar 2 tahun ni, aku belajar adab dengan Imam Muhammad, dengan Sayyidina Ja'far Sadiq, saya ada Muhammad pasti aku akan binasa. Aku belajar dengan Imam Ja'far Sadiq, pernah bertemu Imam Ja'far ini imam lebih muda daripada Imam Abu Hanifah, tapi dia sadar. Pernah satu masa Imam Abu Hanifah sedang mengajar Imam Ja'far keluar dengan bawa tongkat. Maka dia tegur oleh Imam Abu Hanifah, wahai Ja'far, wahai Syekh Ja'far, ini tongkat tak sesuai untuk yang dibawa umur 40 tahun. Biasanya umur 40 tahun baru sunnah pakai tongkat. Kata Sayyidina Ja'far Sadiq alaihi ridwanullah, wahai Muhammad, ini adalah tongkat janji Datuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, bila mana dia dengar tongkat Rasulullah, duduk Imam Abu Hanifah ambil tongkat tadi dicium daripada hujung ke hujung tongkat. Ini tongkat Rasulullah. Kata Imam Ja'far, wahai Muhammad, wahai Imam Abu Hanifah, apa yang kau buat ni? Dia kata, aku sedang iktiraf, aku sedang tunjukkan rasa cinta kepada tongkat Nabi SAW. Maka kata Imam Ja'far, kalau munfasid ini perkara yang munfasid, perkara yang terpisah dari Nabi, kau buat macam itu, bagaimana pula dengan munfasid? Orang yang darahnya tersambung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu di sini Ja'far. Maka begitu Imam Ali bangun penuh dan mencium kepada Imam Ja'far Sadiq alaihi wasallam. Ini yang perkara yang mendatangkan cinta, cinta kepada para sahabat, orang yang ada keturunan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Habib Bismillah dalam kitab Nabi sallallahu kalau satu orang itu faqih wahid satu ala syaitan min al-ni'am, satu orang faqih lebih ditakuti syaitan dari 1000 ahli ibadah. Tapi kata Habib Al-Syarif, satu orang syarif afdal min 70 alim min ulama. Satu orang syahid, satu orang ahli bait Nabi SAW lebih mulia, lebih afdal daripada 70 orang. Jadi antara perkara yang mendatangkan cinta kita kepada Nabi SAW, yaitu mencintai ahli bait Nabi SAW dan begitu yang disebutkan dari surga. Cari kalau berkaitan dengan Nabi daripada sirahnya, daripada syama'ilnya Nabi Muhammad SAW. Buat semua perkara insyaAllah Allah akan datang, Allah akan bunyikan, Allah akan hadiahkan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ada lebih masa rasanya untuk kita sampaikan. Serahkan balik kepada kita semua yang beri Allah. Alhamdulillah.
Jadi jika aku yang bersama dengan jadi salah satu sebab untuk mencintai wanita aku yang bersama banyak disebut saat ini insyaAllah kita semua ikhtiar akan Allah insyaAllah. Jadi kita betul soalan daripada wakil daripada wanita. Assalamualaikum Ustaz. Saya soalan ini juga pada Ustaz Syarif. Soalan saya bertanya ingin bertanya, bolehkah Ustaz memberitahu kepada kami apakah faktor-faktor yang boleh menyebabkan terhalangnya seseorang itu daripada diduniakan perasaan cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada puan yang memberikan pertanyaan. Jadi soalan yang diberikan, apakah faktor-faktor yang menyebabkan seseorang itu terhalang daripada cinta, dapat perasaan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Itu lebih kurang soalan. Yang pertama, semoga kita semua yang hadir pada malam ini bukan termasuk dalam golongan yang dihalang mendapat perasaan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah min dzalik. Soalan ni soalan yang besar bagi saya nak jawab. Kerana soalan ni ialah apakah faktor-faktor yang kalau ada benda ni seseorang tu dia tak akan dapat, Tuhan tak akan campak dalam hati dia rasa cinta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya letak sebagai jawapan berdasarkan kepada apa yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama, faktor yang pertama, kalau ada benda ni seseorang itu akan terhalang daripada mendapat cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti mana kisah-kisah yang disebutkan oleh Al-Fadil, ahli panel kita yang pertama tadi. Yang pertama, faktor yang pertama ialah tidak meletakkan rasa kasih sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini faktor yang pertama. Kalau dia tak letakkan, kalau dia tak mengutamakan rasa kasih sayang cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana mungkin dia boleh mendapat cinta? Kerana kita tengok satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, hadis Imam Bukhari, an Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak dikatakan beriman seseorang itu, bermakna, dengan makna tidak akan jadi sempurna iman seseorang itu apabila aku tidak dikasihnya melebihi anaknya, kedua orang tuanya, dan seluruh manusia yang ada di atas muka bumi ini. Cuba kita lihat tuan-tuan,
Hadis ini sahih. Nabi kata apa? La yu'minu ahadukum, tidak akan jadi sempurna iman kamu. Dalam arti kata yang lain, ini faktor yang pertama yang saya letakkan sebagai menjawab persoalan yang dikemukakan tadi. Ini faktor yang pertama, tidak meletakkan dalam hati kita perasaan kasih sayang kepada Nabi SAW melebihi rasa sayang kita kepada anak kita, orang tua kita dan seluruh manusia. Ini faktor yang pertama. Akan terhalang mendapat kesempurnaan. Bukan kata dia benci Nabi, tidak, tetapi dalam arti kata tidak ada rasa sayang, kasih, cinta kepada Nabi SAW dalam arti kata yang sebenar. Tak ada orang yang maknanya orang yang ada iman walaupun imannya lemah, tak tegamak, dia kata aku tak suka Nabi. Semua orang yang beriman dia akan kata saya sayang Nabi. Sayang tu secara mana? Kita dengar tadi kan kisah Al-Fadhil ahli panel kita pertama, macam mana orang-orang yang hebat, bagaimana mereka beramal untuk mendapatkan rasa cinta pada Nabi. Selawat ribu-ribu satu hari, tuan-tuan. Macam mana dia boleh selawat 10,000, 40,000, 15,000 satu hari, tuan-tuan? Kita rasanya selawat kita dalam semayang tu je lah rasanya. Itu pun kerana jadi apa? Jadi rukun sembahyang. Kalau tak baca selawat dalam tahiyat akhir, tak sah sembahyang kita. Bacalah. Level-level orang macam kita, itulah selawat kita yang kita lontar pada Nabi SAW. Maka kita kena akui situ. Maka sebab itu orang yang terhalang daripada mendapat cinta yang hakiki kepada Nabi sebab tidak meletakkan rasa sayang ke Nabi. Bahkan ada insan lain yang rasa sayang dia melebihi cinta pada Nabi SAW. Sebab itu Nabi kata apa? La yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman kamu sehingga aku lebih dikasihi daripada anak dia, daripada mak bapak dia, daripada seluruh manusia. Ini faktor yang pertama. Jadi faktor yang kedua, tuan-tuan, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Faktor yang kedua yang kalau benda ni ada, tidak akan mendapat cinta kepada Nabi SAW. Faktor yang kedua ialah akidah yang sesat, yang bukan daripada akidah ahli sunnah wal jamaah. Orang yang akidahnya akidah yang bukan diajarkan oleh Nabi SAW, tidak akan mendapat rasa cinta kepada Nabi SAW. Bahkan boleh jadi dengan sebab akidahnya yang sesat itu, boleh jadi tanpa ia sedar ia telah melakukan satu kebiadaban kepada Nabi SAW. Sedangkan di lidah dia kata dia sayang Nabi, tapi tanpa dia sedar rupanya iktikad dia ada iktikad yang menunjukkan kebiadaban kepada Nabi SAW. Saya bagi contoh, tuan-tuan. Ada satu pahaman yang banyak dalam masyarakat kita ni berkembang sejak akhir-akhir ini. Fahaman ini mereka beriktikad bahawa ayahanda Nabi dan ibunda Nabi, mak dan ayah Nabi SAW di dalam neraka. Kenapa? Kerana berhujahkan Nabi SAW dilantik jadi Rasul, seterusnya menyampaikan risalah Islam,
Bila? Ketika umur baginda 40 tahun. Sedangkan ayahanda Nabi wafat sebelum Nabi dilantik jadi Rasul. Ibunda Nabi wafat sebelum Nabi SAW diangkat jadi Rasul, umur 40. Jadi dikatanya ibu dan ayah Nabi finnar, di dalam neraka. Tidakkah ini satu kebiadaban kepada Nabi SAW? Dalam masa yang sama dia ungkapkan, saya beriman kepada Rasul, saya cinta kepada Rasul. Dalam masa yang sama tergamak ia mengungkapkan bahawa ayah dan ibu Nabi di neraka. Sedangkan jelas ulama-ulama kita dah jawab. Di antaranya Fadilatul Syekh Dr. Ali Jumaah, mantan mufti besar Mesir, hafizahullah ta'ala, masih hidup lagi. Beliau telah karang satu risalah menjawab tuduhan golongan yang akidahnya beriktikad bahawa ayah dan mak ibu Nabi berada di neraka. Dalil-dalil yang cukup jelas menunjukkan ayah dan ibu Nabi bukan ahli neraka. Tapi nak katanya apa tuan-tuan sini? Siapa-siapa yang akidahnya sesat, yang bukan daripada akidah ahli sunnah wal jamaah, maka dia tak akan mendapat rasa cinta yang hakiki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia kata dia sayang dekat Nabi, dia ikut sunnah Nabi, dia ittiba' akan sunnah Nabi, sebenarnya orang itu sudah jauh daripada perasaan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini faktor yang kedua, akidah yang sesat. Saya rasa tuan-tuan sedia maklum, ya, kalau akidah-akidah yang sesat yang ada di Malaysia kita ni, ya, banyak. Cuma yang kita kata yang tumbuh dalam masyarakat, masuk dalam masyarakat kita ini, seperti yang saya sebut tadi, pahaman yang mengatakan bahawa ayah dan ibu Nabi di dalam neraka, itu sebagai satu contoh akidah yang bukan akidah ahli sunnah wal jamaah. Kita akidah ahli sunnah wal jamaah, kita beriktikad atas ulama-ulama yang memberitahu kita ibu dan ayah Nabi bukan ahli neraka, mereka ahlul fatrah. Siapa yang hidup di kalangan Rasul tidak lagi dilantik, diangkat, maka mereka bukan ahli neraka, tidak akan diazab melainkan setelah Rasul diutuskan. Yang ketiga, faktor yang ketiga, muslimin muslimat, iaitu faktor yang ketiga yang menyebabkan seseorang itu terhalang mendapat cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu yang ketiga, tidak mengambil tahu tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni berbalik kepada kita panggil apanya, bidanan yang mengatakan, peribahasa yang mengatakan tidak kenal maka tak cinta. Tak kenal maka tak cinta. Jadi kalau tak kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekadar kita beriman saja bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah pesuruh Allah, itu menunjukkan tanda orang itu Islam, Muslim. Tapi adakah automatik ada rasa cinta? Tidak. Jadi maknanya, kalau kita tak ambil tahu langsung berkenaan dengan sirah, apa yang ada dalam sirah? Dalam sirah itu sejarah.
Sejarah apa yang kita cerita? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu, tuan-tuan yang saya kasih sekalian, kalau ada majlis ilmu dalam masjid kita ni, kuliah tentang sirah Nabi, tajuknya sirah Nabi, maka hadirlah dan dengarlah sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Ia jadi faktor kepada mewujudkan rasa kasih sayang kita pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dekat situ kita boleh dapat dan kita boleh kenal dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkenalan yang akhirnya menerbitkan rasa cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, tuan-tuan yang saya kasih sekalian, faktor yang keempat iaitu jangan sekali-kali kita membenci nasab keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sekali-kali. Seperti mana yang disebutkan oleh Al-Fadil ahli panel yang pertama tadi, ya, tentang kisah Imam Abu Hanifah dengan Imam Ja'far As-Sadiq. Itu menunjukkan apa? Kecintaan kepada Ahlul Bait Nabi menyambungkan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi sehingga Imam Ja'far As-Sadiq tadi menegur Imam Abu Hanifah, ya, ni depan kamu ni adalah Ahlul Bait Nabi. Jadi sebaliknya, kalaulah kita ini membenci, na'udzubillah min zalik, kalau kita benci kepada Ahlul Bait Nabi, maka confirm, saya berani kata confirm, tak akan dapat rasa cinta kepada Nabi SAW. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala tidak akan mengizinkan rasa cinta itu ada di dalam jiwa orangnya yang benci kepada Ahlul Bait, yang memusuhi Ahlul Bait Nabi SAW. Maka faktor ini boleh menyebabkan seseorang itu dihalang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala mencampakkan rasa hub kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kelima, faktor yang kelima yang terakhir menjawab persoalan tadi, apakah faktor yang menyebabkan seorang itu terhalang daripada cinta kepada Nabi, rasa cinta? Yang kelima iaitu faktor yang terakhir yang saya sebut di sini ialah tidak menuntut ilmu fardu ain. Tidak menuntut ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain apa dia tuan-tuan? Saya selalu sebut di mana-mana. Ilmu yang wajib kita belajar tiga. Apa dia? Tauhid, fiqh, tasawuf. Kenapa dengan kita belajar tiga ilmu ni boleh mendatangkan rasa kasih sayang kita pada Nabi? Kerana kalau kita belajar tauhid, kita belajar fiqh, kita belajar tasawuf, tak akan dapat lagi akan menyebutkan sabda Nabi SAW. Dan sekaligus kita kenal Allah melalui ilmu tauhid berdasarkan kepada dalam Nabi SAW. Kita kenal cara-cara ibadat kepada Allah Subhanahu Taala, cara angkat wuduk, cara kita menunaikan sembahyang. Semua tu daripada mana? Daripada ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk ilmu tasawuf. Kita kenal penyakit-penyakit hati, mazmumah, mahmudah. Ni semua datang daripada siapa? Datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada situlah Allah Taala akan mencampakkan rasa cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iaitu, saya ulang balik, yang faktor yang kelima ialah tidak menuntut ilmu yang fardu ain. Bila orang dia tak belajar ilmu yang wajib dia belajar, mana mungkin dia boleh mendapatkan rasa cinta? Yang mana soal perasaan ni tuan-tuan, ia adalah waridah. Waridah ni maksudnya pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang melibatkan hati. Cinta adalah soal hati. Jadi ia datang daripada waridah ilahiyah, pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sebut tadi 5 perkara tadi itu adalah sebab-sebab yang kalau ada dalam diri seseorang, maka orang ni tak akan mendapat rasa cinta, waridah, hub, pemberian kasih yang Allah campak ke dalam hati.
seseorang itu. Jadi semoga kita ni tidak ada 5 perkara ni, dan Allah Ta'ala akan memberikan kita ini kekuatan untuk mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam arti kata sebenar-benar cinta, sehingga cinta itu membawa kita ni kepada apa? Ittiba', mengikut, mengamal akan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Sekadar itu menjawab persoalan, wallahu a'lam. Saya kembali pada moderator. Lima perkara faktor terhadap cinta ini. Maka akan ada ingin ada zaman menjadi terpenting supaya kita berada insyaAllah. Kita bersama saja alhamdulillah keselamatan pada pemuda supaya dia menjadi terpenting memikirkan sallallahu alaihi wasallam. Usianya yang terakhir, usianya yang kedua, iaitu pembunuhan atau kesimpulan daripada sebuah yang kita berbincang dalam tempoh kita bersama pada ini. Dan kesempatan itu semakin jiwa, semakin malu agar kita jadikan sebagai pedoman kita bila kita berada di rumah selesai menjadi insyaAllah. Jadi kita persilakan ada Musa Hafiz secara ulasah kita sebentar apakah hubungan kesimpulan daripada bicara kita kepada dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ustaz. Alhamdulillah. Kali ini kita tidak ambil berat. Sekarang orang kata itu betul salah faham. Orang tanya kalau kita cinta berlebihan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidakkah itu menyebabkan cinta kepada Allah Taala itu baik? Sebenarnya cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah pintu untuk menuju kepada cinta Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan kepada umatmu, wahai Rasulullah, katakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala jika sekiranya kamu cinta kepada Allah. In kuntum tuhibbuna Allah, kalau kita benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutlah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita punya matlamat untuk cinta Nabi sebenarnya adalah untuk dapatkan cinta Allah. Itu yang disebutkan seperti yang disebutkan oleh Al-Fadhil Ustaz Syarif. Kita belajar tauhid supaya kita kenal siapa Tuhan yang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya kita kenal Allah melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kita dah ittiba' Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam solat kita, dalam puasa kita, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam puasa hari Isnin dan puasa sunat, sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa puasa hari Isnin? Nabi kata, dia naik beri kepada Nabi kaitkan dengan diri dia pula. Nabi kaitkan dengan diri Nabi SAW pada hari itu aku dilahirkan. Bila mana disebutkan tentang solat, Nabi kata, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Solatlah sebagaimana kamu lihat aku solat. Jadi Nabi kaitkan, kalau nak pergi berjumpa ataupun nak bawa cinta kita kepada Allah Ta'ala, hanya melalui jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu maksud daripada kita mempelajari sirah, kita mempelajari syama'il Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita mempelajari segala perkara berkaitan dengan Nabi. Kita nak mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan banyak selawat dan sebagainya. Untuk siapa sebenarnya? Untuk kita sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila kita dah cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasti
pasti dalam masa yang sama kita akan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang menunjukkan contoh yang terbaik. Sayyidina Sultan dan Ali Muhammad Hamid Ridwanullah menangis-nangis di hadapan Nabi sampai demam kuning. Dia tanya kepada Nabi SAW, menangis di rumah Nabi SAW. Nabi kata, Sultan, apa dah jadi dengan kau? Kenapa menangis ni? Dia kata, ya Rasulullah, aku selalu fikir ya Rasulullah, kami para sahabat dan Nabi, engkau nanti dekat akhirat masuk dalam syurga, duduk di peringkatnya Nabi-Nabi SAW, duduk di syurga para Nabiya. Kami, adakah kami tak boleh duduk dengan kau sebab kami bukan para Nabi? Maka Nabi terdiam dengan sahabat Sayyidina Sultan. Sehingga berfirman Allah Ta'ala, wa man yuti' Allah Subhanahu wa ulaika ma'al-ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ini orang-orang yang taat Allah Ta'ala Rasulullah SAW. Faulaika ma'al-ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Mereka bersama dengan para nabi, siddiqin, syuhada, wa syahid dan orang saleh. Barulah tersenyum ada sobat alaihi ridwanullah. Penuh tersenyum. Bila datangnya kecintaan macam itu, nak duduk dengan Rasulullah SAW, nak meninggal, nak sebab nak jumpa Nabi SAW. Ketika nak meninggal dunia, isteri dia kata, wah Azna, alangkah sedihnya suamiku bila nak meninggal. Apa kata beliau? Alangkah gembiranya. Wadan wal ahibah Muhammad wa hisbah. Besok apakah jumpa kekasih Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Alaihi ridwanullah. Sayyidina Khalid bin Walid yang digelar Sayyidullah al-Masyhur radhiyallahu anhu, Allah yang bertulus. Beliau meninggal atas kaki saja, atas gelas. Sedangkan beliau ni Sayyidullah, orang yang paling hebat dalam peperangan, strategi perang dan sebagainya. Tapi meninggal di atas kasut, di atas gelas. Kata anak rupanya di Khalid, dia kata, aku setiap malam ketika ayahku nak tidur, aku mendengar ayahku bawa-bawa menjerit-jerit memanggil-manggil nama satu orang. Sahabat tanya nama saya, dia panggil wahai bin Khalid. Kata di Khalid, aku mendengar ayahku memanggil, wah Muhammad, wahai Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad. Itu sahabat punya nama, panggil-panggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ketika wafatnya Nabi SAW, beliau adalah orang yang khidmat kepada Nabi SAW. Banyak khidmat Nabi sampai bahawa kata Abdullah ini salah satu min ahli bait sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang minta sampai hadis, dia duduk atas kursi di hadapan orang ramai, dia sampaikan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berhenti nangis, nangis qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, nangis. Sambung lagi dah dia berhenti. Qala Nabi, nak sampaikan hadis sebut nama Nabi Muhammad SAW, beringat kepada Nabi, rindu kepada Nabi SAW. Rasa inilah yang datang kalau kita benar-benar cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau hati mudah tergerak, kalau kita sebut nama Nabi Muhammad, hati kita rasa sesuatu, ada hal, ada sesuatu yang bergerak di hati kita, itu tanda kita dah tercapai salah satu pintu daripada cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu kali yang saya berjumpa tersebut di dalam satu majlis, dia kata, aktikum salah satu saya tak tersedia di bahaya. Bagi kamu tiga wasiat, kalau kamu buat, Allah akan sambungkan kamu dengan saya berbahaya, yaitu dengan Sayyidina Rasulullah SAW. Apa itu kata Sayyidina Muhammad? Jangan bolehlah semayang berjemaah, jangan tinggal semayang berjemaah. Yang kedua, jangan boleh semayang sunat duha, walau berrakaat. Dan yang ketiga adalah semayang sunat witir. Kerana tiga semayang ini tidak pernah ditinggalkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita dapat buat itu perkara ini, tak tersedia di bawahnya, Allah akan sambungkan hati kita, keiktibar kita, Allah ikatkan hati kita dengan kecintaan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala hadiahkan siapa yang datang malam insya-Allah, dan Allah hadiahkan hati
hati kita penuh dengan kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghadirkan bahwa kata Allah hadirkan tujuan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah bagi bersahabat. Semoga Allah Subhanahu wa taala di akhirat mana wajah kita dunia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah hadirkan saya dan kita semua insyaallah meningkat dengan kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah bangun kita nanti masa insyaallah di bawah panji baginda Rasulullah, di bawah Muhammad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga insyaallah bermanfaat insyaallah untuk kita bercakap dan untuk semua yang hadir insyaallah, dan orang yang hadir juga sampaikan insyaallah. Mudah-mudahan Nabi sallallahu alaihi wasallam menempatkan kita dengan seiman dan kita memperoleh nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ridha Allah taala. Allah taala semoga kita serahkan diri kepada Allah dan insyaallah. Dan ada beberapa Ustaz yang kita siapkan syarih untuk Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz moderator kita. Ringkas tuan-tuan, saya simpulkan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta ma'a man ahbabta. Ni 4 perkataan kata Nabi. Anta ma'a man ahbabta. Kamu bersama dengan siapa orang yang kamu kasih. Jadi kalau kita kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan bersama kelak dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kasih kepada artis, kita akan bersama dengan artis nanti. Kalau idola kita, orang yang kita kasih ialah pemain bola sepak, maka kita akan bersama dengan dia. Perangai pun lebih kurang saja. Tetapi kalau kamu kasih kepada Nabi SAW dan kasih kamu itu adalah kasih yang benar, maka kamu akan dapat bersama dengan orang yang kamu kasih. Semoga kita semua ni tuan-tuan yang hadir pada malam ini, tuan-tuan muslimin muslimat yang hadir, semoga kita semua meletakkan orang yang paling kita kasih number 1 ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Letak aja tuan-tuan dalam hati kita, dalam senarai orang yang paling kita kasih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idola yang nombor 1 kita bukan pemimpin, bukan artis, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Letakkan Nabi nombor 1. Dan jangan lupa tuan-tuan, saya kongsikan satu doa. Siapa yang boleh hafal, siapa yang boleh tulis. Doa ni biasa kita baca tiap-tiap kali lepas sembahyang. Doa supaya Allah Ta'ala rezekikan kita, diberikan kekuatan untuk ikut kepada Nabi SAW. Doa ni, Allahumma rzuqna mutaba'atan Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam awwalan wa akhiran, zahiran wa باطنا قولا وفعلا وعبادة وعملا صالحا. Ini saja doa dia. Ya, saya ulang sekali lagi. Allahumma rzuqna mutaba'atan Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam awwalan wa akhiran, zahiran wa batinan, qawlan wa fi'lan wa ibadatan wa amalan salihan. Ini doa. Ya Allah, rezekikan kami untuk ikut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batina. Ya, zahir dan batin. Zahir ikut Nabi, batin ikut Nabi.
qawlan wa fi'lan, kata-kata dan juga perbuatan ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga amal ibadat, amal soleh, amal ibadat yang kita lakukan mencontohi dan mengikut akan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa ini amalkan tuan-tuan, semoga Allah Ta'ala memberikan kita rezeki, yakni kekuatan untuk dapat kita mengikut akan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zahir batin, perbuatan dan kata-kata dan segala bentuk amal salih kita mencontohi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka semoga kita dapat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi yaumil qiyamah, di hari kiamat kelak, dapat masuk syurga Allah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam lantaran kasih cinta yang kita bina di atas hidup di dunia ini. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah, jazakallahu khairan khairan syari. Terima kasih kepada Masuk berada kekal di sini, Allah bersama di sini akhirnya ya mengucapkan tahniah dan alhamdulillah daripada bicara kita pada malam ini kita dapat kepentingan kita menghayati sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sirah banyak iktibar, banyak pengajaran, banyak kisah, banyak bagaimana, banyak kemudahan yang perlu kita dari insyaAllah pengeluaran Nabi, sunnah Nabi, amalan Nabi, daripada kita mati surah Nabi, kita dapat memberikan kita macam mana pengorbanan Allah SWT Nabi, dan diikuti oleh sesuatu sehingga cinta-cinta mereka kisah-kisah mereka sampai ke hari ini. Dan hanya kita mendengar cinta-cinta mereka ke hari ini, kita berharap rasa kasih itu megah dalam kita insyaAllah. Jemaah ini sesungguhnya kita tetapkan perasaan cinta dan kasih itu dengan baca solat. Jadi saya mempersediakan pelajar-pelajar daripada madrasah terlindung ini daripada madrasah berpisu daripada belajar takwa dan lagi memilih baca solat alhamdulillah. Dan kita sama-sama berdiri, sama-sama kita melakukan baca salawat dan seterusnya. Baca-baca ibadah salawat itu. Sallallahu alaihi wasallam.
عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا حبيب يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا سعد وكريم الوالدين حوضك الصافي المبارك وردنا يوم النشور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Jadi sebagai pengakhiran kita di segi sebuah pencerahan kepada pendidikan dari pihak hadis mempersiapkan Imam Fadil Saksiyah untuk yang melahirkan cederaan dan kepada ayat yang dan Hafiz silakan kepada Fadil dan Ustaz Syekh dan kita ini Jazakallah. Alhamdulillah selesai